الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Buat gambar saya gelap nampak Ustaz? gambar. Sebab belakang Ustaz tu cerah. Okey. Muka nampak gelap. Okey dah, okey. Okey Ustaz, okey. Duduk seorang-seorang dalam bilik. Tak boleh nyandor lah, tak boleh nyandor. Ya Tak payah nyandor lah. Orang muda tak nyandor. Muda jaga di pinggang. Okey. Kita itu yang penting, kita niat ni yang ulama kata dia adalah gergasi dalam diri. Niat ni gergasi dalam diri. Gergasi dalam diri apa? Dia menggerakkan anggota kita pada kebaikan. Kita pakai minyak wangi kat rumah ni, orang perempuan ni, kita niat untuk suami aku cium. Kita niat begitu je, Allah dah bagi pahala yang sangat banyak. Kita pakai baju ni kalau kita masak, dia bau lah. Bau apa kat dapur kan, dia bau. Kita buka, kita niat pakai baju lain. Niat mesti ada niat yang bagus. Apa? Supaya sentiasa suci badan aku dan kain aku. Niatkan begitulah. Niatkan begitu. Baru kita ada kekuatan. Dengan apa? Kita dapat rasakan yang kita buat ni, Allah akan rahmati kita. Sebab kita berkhidmat pada suami kita. Termasuklah benda lain lah. Basuh baju ke, lipat kain ke, apa benda ke. Niat ni yang menguatkan kita buat. Kenapa? Kita tahu ganjaran yang disediakan oleh Allah. Apa? Benda yang sangat mahal. Apa dia? Allah rahmati kita. Rahmat inilah yang membawa kita ke syurga. Bukan amal ibadah kita. Bukan amal kita tu. Tapi dengan amal tu dapat rahmat. Niat kau untuk suami, cukup. Pakai baju, ada cermin, elok-elokkan baju tu sikit. Sikat rambut, elok-elok. Niat kau untuk suami. Allah akan rahmati kehidupan kita, dunia dan akhirat. Allah akan ampunkan dosa kita. Kenapa? Dalam kitab mesti kat gitu. Dalam kitab kat gitu. Besar. Tu kadang-kadang sangat membimbangkan. Bila perempuan ni ada juga yang berlaku. Bila dia layan suami, dia tak nak. Dia tak nak. Dia bagi apa-apa alasan lah. Yang kadang alasan tu alasan yang sama yang dia buat yang rutin. Tapi dia rajin puasa, dia rajin baca Quran. Ini kadang berlaku, banyak berlaku. Tapi nak layan suami, pada dia bukan. Sebab apa? Allah tak bagi rasa pada diri dia. Allah tak bagi tau. Sebenarnya Allah tak bagi. Yang dia layan suami tu lebih besar pahala dia daripada ibadat yang dia buat. Dan sunat dia, baca Quran dia, Allah tak bagi rasa. Lepas tu tak layan suami dia. Dan daripada tu, dia dapat lanat malaikat. Kenapa? Dia menolak ajakan suami dia. Ini yang ramai orang ketipu lah sebenarnya. Lepas tu kitab-kitab ni dicerita benda ni supaya kita ni jangan ada ketipu. Apa yang menakutkan tertipu. Kita tertipu dan ramai yang sedang tertipu dan ramai yang telah ditipu. Tak percaya, cuba tengok diri kita, sama je. Ramai yang telah ditipu. Dia sebenarnya asas dia pada hakikat lah. Kalau Allah kuatkan hati kita, yang mana Rasulullah kata apa tu, Engkau masak roti, engkau buat roti untuk suami kau makan, untuk keluarga kau makan,
Allah bina kau tembok dari neraka. Kita baca, tapi kita tak rasa macam mana hebatnya kita baca Quran. Kita baca Quran, kita kata satu huruf, satu bahas, 10 pahala gitu. Kita terasa hebat dia. Tapi yang belah-belah hikmat pada orang lain ni, kita tak rasa hebat dia. Selalu gitulah. Hakikat dia apa? Hakikat yang Allah tak bagi kita rasa. Kenapa? Paling takut Allah tak nak bagi kita pahala gitu. Allah tak nak bagi kita pahala gitu. Tak nak kita pahala gitu. Kita ingat tapi kita tumpu pada sunat, baca Quran. Padahal kalau kita buat kerja rumah sikit je, Allah bagi pahala banyak. Bagi tahu, kita tahu. Ini ramai, banyak yang berlaku lah. Banyak yang berlaku. Ada yang tak nak layan suami dah. Tak nak layan suami. Kenapa? Dia kata dia sibuk. Nak ibadah. Ada yang tak kisah dengan suami lagi dah. Kenapa? Dia kata dia sibuk nak ibadah. Sedangkan perempuan ni, dia tak sebut pun benda sunat masuk syurga. Betul? Dia sebut tu je semayang, puasa. Dia tak sebut baca Quran pun. Bukan salah baca Quran. Pergilah baca Quran. Tapi taat pada suami tu, dia satu level dengan semayang. Maknanya wajib. Jaga kehormatan itu, dia satu level dengan semayang. Maknanya wajib. Empat ni dia satu level. Dan tak disebut pun benda-benda sunat sebenarnya. Tapi apa yang berlaku kadang-kadang, dia gairah buat benda sunat dan dia melupakan, dia melepaskan, dia meninggalkan khidmat dia pada suami dia kerana dia rasa itu tidak mendekatkan diri dia pada Allah. Ini dia rasa gini. Yang bagi hati kita dekat tidak dengan Allah ialah rahmat. Ialah rahmat. Rahmat. Kalau suami dia tak redha dekat dia, sebabkan dia tak layan suami dia, dia bacalah Quran tu berapa kali sekali khatam hari-hari pun, Allah tak redha, suami tak redha pada dia, dia tak akan dapat rahmat. Jadinya buat apa? Suami pun kena hiraukan, Quran pun kena baca. Ramai yang begini. Dia bila beramal ni, dia antara benda yang terjaga adalah tipu daya. Tipu daya kita beramal. Kita seronok beramal, kita katakan okey. Rupanya tak ada nilai di sisi Allah. Itu yang paling bahaya. Tipu daya ni yang paling bahaya ni. Jadi kebanyakan yang berkahwin ni, antara tipu daya dekat sini. Antara tipu daya dekat sini. Tu yang kena jaga. Jadi elok kita belajar untuk membarui niat. Pegang je minyak wangi, tak kira minyak wangi apa. Asal minyak wangi ni halal, jangan beli yang haram-haram. Pegang minyak wangi, pakai je, niat. Kata dalam hati. Ya Allah, aku pakai ni untuk suami aku. Engkau redha lah pada aku, ya Allah. Kemaskan diri, sikat rambut ke apa-apa hanya kemaskan diri. Ya Allah, aku buat ni untuk suami aku. Untuk suami aku. Semoga dengan apa yang aku buat ni, kau redha lah pada aku. Kita tak tahu tau. Mungkin Allah pandang itu menyebabkan dengan rahmat dia hantar kita dalam syurga. Mungkin Allah pandang itu dengan rahmatnya, dia ampunkan dosa kita. Mungkin dengan sebab itu, dengan rahmatnya, dia bagi kita sembuh penyakit. Mungkin dengan sebab itu, dengan rahmatnya, dia beri kita bahagia yang jarang orang dapat bahagia ini pada akhir zaman. Ada yang ada duit, masalah dengan anak. Ada yang ada duit, masalah dengan mentua. Ada yang ada duit, masalah dengan pasangan. Duit ada. Ada yang dengan pasangan tak ada masalah, duit pula tak ada, masalah dengan duit. Masalah dengan kewangan. Ada yang punya apa-apa, apa saja semua. Kawan yang baik dia ada, suami pula pandang-pandang. Ada punya pujaan yang baik, isteri pula tak nak layan. Macam-macam masalah. Bila rahmat Allah itu melimpah ke hati manusia, benda yang pertama dia akan rasa ialah bahagia. Benda pertama dia akan rasa ialah bahagia. Tu rahmat tu dia jadi ubat.
pada segala keresahan. Rahmat ni dia jadi ubat pada segala kegundahan diri. Apa gundah, apa resah, dia rahmat. Kasih sayang Allah ni mengubat segala duka cita. Kasih sayang Allah ni mengubat segala duka cita. Jadi sebagai isteri ni, ruang dia nak dapat rahmat Allah ni, ruang nak dapat doa yang dikatakan binatang-binatang di laut, udara ni, dengan dia taat pada suami dia. Tu saya kata kalau kita tak niat, lama kita rasa benda ni hebat. Itu dalam Islam ni diajar ni agar kita memperbaharui niat. Atau dalam lain perkataan dia kata tajdid. Tajdid ni membaharui. Kita buat sarapan untuk suami kita, anak-anak kita. Kita ambilkan suami kita air, kita letakkan air dekat dia, kita minta suruh dia jemput, dia minum. Kita niatkan hati, ya Allah, aku khidmat pada suami aku pada mengharapkan rahmat engkau. Niat begitu lama kuat hati lama dia jadi macam darah daging. Atau kita ambil dia pinggan untuk dia makan tu, kita kata, ya Allah, aku khidmat. Tu nama khidmat. Khidmat. Aku khidmat pada suami aku ni dengan harapan engkau rahmati aku. Bila Allah rahmati kita, Allah ampunkan kita. Bila Allah rahmati kita, Allah beri kita syurga. Bila Allah rahmati kita, Allah beri kita jalan keluar daripada masalah yang kita ada. Bila Allah rahmati kita, kita akan bahagia. Kita akan bahagia. Allah Ta'ala ni kenal dia pun hati boleh bahagia. Ingat dia hati boleh tenang. Kan Al-Quran katakan, dengan mengerti Allah hati bertenang. Ingat dia hati tenang. Ingat dia hati bahagia. Ingat takdir dia hati bahagia. Jadi apa-apa kita tak suka, kita ingat dia. Ingat dia macam mana? Ingat Allah. Ingat Allah macam mana? Ingat, ini kehendak dia. Ini kehendak dia. Yang kita hamba tak boleh nak lawan. Jadi mohon pada dia, engkau beri aku kekuatan wahai Tuhan. Aku hamba engkau Tuhan aku. Aku redha engkau Tuhan aku. Engkau buat ini sebagai ujian bagi aku. Dan jangan cakap apa-apa. Jangan kita cuba nak mengeluh-ngeluh. Belajarlah. Berdamai dengan takdir ni. Belajarlah berdamai dengan takdir ni. Kita tahu, ni takdir Allah tetapkan ini hari, jadi macam ni. Dan dia telah tentukan sejak azali lagi. Jadi apa yang kita kena buat, ya Allah, engkau Tuhan, aku hamba dan aku mengharap redha engkau. Dengan redha yang aku ni atas apa yang kau lakukan pada aku. Kalau boleh faham itu, kita tak adalah resah sangat. Keluar rumah pergi kerja, orang langgar belakang kereta. Tak adalah kita ngamuk. Kenapa? Allah tak kedikan dia langgar kita. Allah tak kedikan langgar kita. Kita tak ada apa-apa dia berlanggar. Dia langgar kita. Jadi, mula ingat, ni tak kedai, dah tertulis dah. Dah tulis gitu dah. Adanya Allah dah catat, tulis, tapi Allah elakkan. Mungkin dengan doa kita, atau doa orang lain, kita tak tahu. Jadi sebagai disiplin seorang hamba tu, yang nak menyuburkan sifat kehambaan, yang nak merasakan Allah itu Tuhan, yang nak menyatakan dia ni hamba, dia kena redha dengan apa yang Allah tentukan, dan latih diri dia untuk bersemangat dalam taat dengan memperbaharui niat. So hati kita ingat dia je. Kita nak masak, kita siang ikan. Ya Allah, aku buat ni dengan harap rahmat engkau. Ini aku khidmat pada keluarga aku ni. Aku masak. Apa goreng ikan? Ya Allah, aku goreng ikan ni. Aku khidmat pada suami aku ni nak makan. Pada anak-anak aku. Ya Allah, aku tak harap apa-apa ya Allah. Daripada balasan dari manusia. Aku harap engkau redha dekat aku dengan khidmat aku pada suami aku. Soalan. Kalau tak ada suami, dalam ni ramai dah ada suami ramai ke tak ramai? Tak ada suami lagi. Ustaz. Mungkinlah ada yang tak ada suami tu tak. Habis nak imat pada apa? Imat pada anak. Anak pula tak ada. Tinggal seorang je.
Anak tak ada, suami tak ada. Itu je paling senang ni ibadah. Ibadah banyak. Ibadah banyak-banyak. Ini khidmat pada suami tak ada, khidmat pada anak tak ada, keluarga pun dah tak ada, keluarga pun dah pindah, tinggal pun seorang. Ibadah banyak-banyak. Ibadah peribadi tu. Ibadah peribadi tu buat banyak-banyak. Banyak-banyak buat. Sebenarnya sunat banyak-banyak. Kalau semayang yang wajib tu, yang wajib kalau semayang tu wajib. Buat banyak-banyak. Baca Quran banyak-banyak. Minta ampun banyak-banyak. Ya Allah, dulu aku bersalah banyak dengan suami aku. Baca Quran niat pahala untuk dia. Niat pahala untuk mak bapak. Niat pahala untuk dia. Supaya apa? Kita kat dunia kita dah bayar dah apa benda masalah kita dengan dia. Supaya kat akhirat dia tak minta. Akhirat bayar dia lagi mahal. Jadi niatkan pahala untuk dia. Doakan kebaikan dia. Pokoknya kalau dia suami kita dakwa kita, memang suami kita akan dakwa kita. Apa perkataan yang menyakiti hati dia, dia akan dakwa. Kat sana nanti orang semua nak lepaskan diri. Itu dalam tafsir Quran kata, manusia itu bangun dan dia cari orang yang dia kenal dulu. Untuk apa? Bukan untuk jumpa. Bukan untuk seronok jumpa-jumpa. Tak iran dalam untuk jumpa orang. Untuk apa? Untuk dakwa. Dia akan cari orang kenal. Anak-anak akan cari bapak. Mana bapak dia? Nanti kita baca kat sini. Dia cuba fikir, apa aku nak bapak aku tak suruh aku semayang. Masa kecil. Bapak aku tak ajar aku agama. Kalau kita dah ajar, kita dah suruh dia tak nak, itu hal dia. Tapi kita tetap berdoa. Tapi kalau kita tak suruh dia kecil, tak ajar dia kecil, isteri kita tak ajar pada ain, kita tak hantar dia belajar, kita biarkan dia lalai, dan kita bersama bodoh tak tahu apa-apa, lalai. Nanti dua-dua nanti akan saling salah menyalah. Waktu tu lah perbicaraan pun mula. Itu baru dengan keluarga kan, belum dengan masyarakat lagi. Belum dengan orang lain lagi. Belum dengan rakan pejabat lagi. Mungkin ketua-ketua pejabat, pemilik syarikat, dia akan dakwa anak buah dia. Yang ambil pensil bawa balik, yang foto state personal punya hal dekat pejabat. Waktu tu dia akan tuntut lah. Yang tipu MC, dia akan tuntut. Sebab apa? Dia bayar gaji. Yang tipu claim pun dia akan tuntut. Kenapa? Dia bayar claim. Ni syarikat dia. Duit dia. Yang sepakat dengan HR, dengan orang HR lagi dia akan dakwa. Ni banyak berlaku ni. Tu kita dengar kadang-kadang ada orang kena tangkap kan. Staff ni dah berhenti. Tapi gaji masih masuk 3-4 bulan. Akhirnya orang dapat trace, dapat tangkap. Dia pakat dengan budak ni. Bagi berapa persen ke apa tahu lah. Tadi, saya sampai tadi, ada abang ni dia datang kat saya. Dia daripada masjid lah, dia mengaji. Ustaz, saya dengar ustaznya YouTube lah. Ustaz dulu anak polis kan, dia kata. Ustaz, dia orang kata anak polis dulu yang jahat kan, dia kata. Dia kata tau. Habis dia cakap, ada juga yang polis jahat. Sebab tu yang perkataan tu memang ada. Betul lah Ustaz, saya polis kata. Dulu saya kerja polis. Dia ni timbalan pengarah apa benda lah, dia kata dia ada pangkat lah. Tapi dia kata kalau saya tengok anak polis, ada yang berjaya, saya cukup bangga gitu. Dia kata daripada kajian yang dia buat, dia dulu mungkin di bahagian data ke apa. Ada beberapa department ni memang ramai anak polis yang berjaya. Tapi ada beberapa department anak polis ni jarang yang berjaya. Saya tak tahulah apa kajian dia buat, tak tahu. Waktu saya kata saya nak ngajar ni, okey nanti dia sambung. Dia sambung cerita dia cakap tadi lah. Dia kata dia cukup bangga kalau dengar anak polis ni berjaya, dia berjaya. Dia cukup bangga. Sebab dia kata jiwa polis ni tak hilang pun dia walaupun dia pencin. Kita ukur ni berjaya ni, ukurnya kita berjaya dengan isteri kita, bukan saja sayang menyayangi, tapi kita boleh bawa dia ke jalan yang selamat dan dia boleh tolong kita untuk bawa dia ke jalan yang selamat dan dia juga boleh tolong kita untuk bawa dia ke jalan selamat. Jalan selamat apa? Jalan yang Allah redha. Lepas ni kita berlatih ya.
Ambil minyak wangi. Pakai minyak wangi kat mana? Sini Yang sembur tu. Kat lengan tu. Oh sini. Oh pakai kat sini. Ya Ustaz. Pakai je. Sak niat. Niat macam mana? Nawaitu raf'al. Ni apa? Niat. Aku pakai ni untuk suami aku. Allah akan melihat hati kita yang berniat tadi. Allah akan melihat hati kita yang berniat tadi. Dan dia menampak dan melihatkan kebaikan itu dan dengan rahmat dia. Dengan apa? Dengan niat. Dengan niat tu lah. Dengan niat tu dia boleh menguatkan kita. Nanti lagi sekali nanti kita buatlah apa-apa dengan niat. Apa-apa dengan niat. Lama benda ni kita latih, lama dari dalam daging. Kita tak perlu ingatkan diri kita lagi. Kita buat je, kita terus niat hati. Ini untuk suami aku. Kenapa? Sebab Allah suruh. Okey. Kak Gaya tanya apa? Kalau kita pakai minyak wangi tu, kita niat untuk suami kita. Tapi kita pergi kerja macam mana Ustaz? Tak boleh. Tak boleh. Suami kita mana? Kat office. Office tu orang lain. Okey. Maknanya pakai Kita kat pergi rumah. jalan, boleh kan? Kita pergi jalan sama dia boleh kan? Kalau kita keluar ke jalan tak boleh. Memang suami kita cium. Tapi orang lain cium tak? Okey, faham. Orang lain cium tak? Orang lain daripada suami. Yelah, mesti ramai Mesti kan? dia cium kan? Mesti ramai. Jadi tak boleh pakai. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Lagi? Soalan? Safiah. Ustaz, yang minyak yang kita beli yang kasturi tu kan, aura tu. Ya. Kan? Dia Yang ni kita kuat bau pakai tak dan kuat? kuat bau dia. Kuat Pakai bau kat dia. rumah? Jadi boleh pakai tak? Kat rumah? Bawa keluar tak boleh Kat ya? rumah. Sebab bawa bila keluar pakai cuma pada kena lengan. Kak Ina pakai Dia semalam, bawa kuat, ada bau tak? Tak ada bau? Kak Ina atas rumah dia tak bau pun. Kak Ina pakai. Sebab pakai letak pada Tanya orang rumah saya. Bau tak? Bau tak? Tak ada Malam bau Kak Ina. pun. Tak ada. Kak Ina tak boleh cakap dah nak pakai, proses. Kalau Kak Ina cakap saya lah dia punya tu minyak wangi tu kuat dia bau kuat tu dia. sebab kita kurung dalam bilik. Dalam bilik memang kuat. Kak Ina tak cakap pun saya boleh nak ambil nafas panjang. Kak Ina ada bau wangi. Jadi Dia kalau pada masa dia pakai kalau tak pada berbau ni je lah. kalau pada ruang yang luas memang tak bau. Itu pun kalau certain hours, after certain hours kan, dia dah hilang dah sebenarnya. Ustaz, tak bau Ustaz. berapa hari? Satu hari boleh bau, kalau duduk rumah bau satu hari. Tapi kalau nak keluar, kena aircon kereta, kena apa kan, lama dia hilang. Kalau pakai Kena kena buat sini. sampai ke tomorrow morning pun boleh bau lagi pada badan kita Ustaz yang tu. Ya, tapi Kak Ina kena macam ni. Kalau kat lengan, Kak Ina kena selak baju ni. Bau boleh bau. Betul tak? Kalau dalam keadaan macam ni, dia mungkin 15 minit je dia bau, dia hilang. Tu nak kena test dengan tanyakan kawan perempuan. Kita jalan dengan dia, bau tak aku punya perfume? Tak bau lah? Okey. Okey. Kalau lepas 2 jam jumpa pun, dia kata, Ina, kau pakai minyak wangi apa Ina? Tu dia bau. Dia kena tanya kawan yang hidung tak tersumbat dah. Kalau jenis tersumbat asyik ledung ni. Tu benda apa tak bau. Jadi Minyak wangi yang mahal memang bau Ustaz. Dia kuat bau dia. Tahan lama. tak lama. Kadang telkom pun berbau Ustaz, wangi je lama. Bedak Ya, bedak. Ustaz, kalau dia bau dia badan dia kuat sangat Ustaz. Dia bau Kita badan dia dekat kuat. sebelah dia memang tak tahan kita sebelah Dia dia. kena pakai minyak wangi yang balancekan badan dia jangan bau. Itu je. Dia kena pakai minyak wangi yang balancekan badan dia jangan bau. Balancekan. Maknanya bukan nak tunjukkan minyak wangi tu. Supaya balancekan badan dia jangan bau. Okey. Kak Siti,
Lama tak dengar suara Ustaz, Siti. Ah, Ustaz, kalau Kak Siti di sini memang 24/7 lah kena pakai body lotion keluar ke rumah, dalam rumah. Kalau tak pakai Ustaz, kulit terlampau kering kan Ustaz. So memang okey. kena pakai. Oi. Kalau tidak Dia memang ada very kering sangat. mengelupas. Kak Siti kena beli body lotion yang untuk umrah. Tahu tak body lotion untuk umrah? Kak Siti Kena nak cari. suruh saya turun, nak suruh saya turun beli kan boleh tak? Saya post. Tapi dia chemical. Chemical ni kalau kat Amerika ni dia pantang. Lalu dia hantar balik. Itu yang susah sikit tu. Ada Itulah. satu set. Saya nak tahu, kali tahu kan, orang pergi haji, dia beli satu set tau. Sabun, body lotion, ubat gigi, lagi apa dalam tu? Balm, minyak angin. Dia bagi satu kit yang dia tak bau. Sabun dia pun tak bau. Ini memang specially made untuk orang yang dalam ihram. Jadi kalau dalam ihram tu dia cuci muka dia, tak bau apa-apa pun. Tapi minyak-minyak di muka ni akan turun. Peranan sabun tu masih ada, tapi bau tak ada. Hatta sampai ubat gigi yang kita pakai pun tak ada bau. Dekat ni banyak jual. Kat mana? Kedai umrah. Kedai umrah Ustaz. Kedai umrah. Kedai Arab tu kot, kedai Arab. Kedai Arab pun ada. Dua bawah ke nombor pula. Okey. Kedai Arab pun ada. Pergilah beli, simpan. Tak payah tunggu pergi umrah pakai. Pakai hari-hari pun tak apa. Kenapa? Nak membuang bau-bauan. Ustaz, Ah, maaf saya tanya, kalau macam suami dia dah meninggal tapi dia masih berperfume tak boleh. makeup tu, adakah Dia makeup dia suami pergi mana? menanggung dosa? Suami tanggung dosa kalau suami tak ajar masih hidup. Okey. Kalau suami Kalau- ajar tapi dia tak nak ikut, suami tak dosa. Kalau suami dah ajar, dia tak nak ikut. Tapi kalau suami tak pernah tegah dia, even lebih menakutkan, suami dia bagi motivasi kat dia. Pakailah macam ni, barulah up to date. Pakailah macam ni, barulah canggih, barulah anggun nampak, barulah bergaya. Suami dia mati dalam keadaan suami dia tak cakap dengan tukar balik, tarik balik perkataan tu, suami tak nasihat dia, dia buat atas muka bumi ni, hasil didikan suami yang salah, jahanam suami dia dalam kubur. Betul cakap ni? Okey. Begitu juga dengan ayah lah. Kalau ayah dia dah Sama meninggal, juga. anak dia, ayahnya menanggung dosa dalam kubur lah. Masih berdosa. Okey. Dia masih berdosa kalau ayah suruh. Kalau ayah tak suruh, ayah tak ajar, benda ni salah, dia buat, ayah tak berdosa. Tapi ayah berdosa kerana tak ajar. Kerana tidak mengajar. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, lagi tanya. Tanya Ustaz, mengenai klaim tadi. Okey, mengenai klaim tadi, kita claim mileage lah biasanya kan. Kita ni kadang-kadang kita buat berkongsi dengan kawan-kawan naik tumpang kan. Bila claim masing-masing. Claim masing-masing. Tapi lepas tu bila kita rasa macam tak rasa tak sedap kan, kemudiannya bila kita ada lagi nak claim mileage, dah kita kata kira macam tim lah dengan yang dulu kita dah claim tu. Boleh. Boleh macam tu Ustaz? Boleh tu. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Tapi Ustaz. kalau dulu kita tak belajar, kita bantai entah apa benda kita claim tak betul, kalau kita dah belajar, kita outstation 4 hari, kita jangan claim. Kita jangan claim. Atau kita buat kerja kat rumah. Buat kerja kat rumah ni maknanya luar waktu pejabat, kita tak dibayar. Tak apa, kita buat kerja. 1 hari sejam. 1 hari 2 jam kita buat kerja. Dan jangan claim overtime. Buat kerja. Dengan niat apa? Ganti apa-apa yang kesilapan pada waktu dulu. Kalau kesilapan tu bentuk fizikal, macam kita pernah dulu ambil kertas, photostate untuk peribadi kita, ambil kertas A4 bawa balik, atau terbawa balik, gantilah. Beli kertas A4 2,000 bagi. Letak kat, tak cakap dengan HR pun tak apa. Ambil, letak. Okay. Macam saya ni, maaf Ustaz ya. Macam saya ni
Encik Kamila, cikgu-cikgu ni biasanya memang kerja lebih masa lah Ustaz. Bila time exam, makin paper sampai 3 pagi kan. Memang Tak tak ada ada. bayar overtime. Memang Kat tak rumah. ada. Cikgu Tak tak ada. ada. Itu Jadi yang kita itu yang rahmat tu, bagus tu. kira macam cover balik lah yang Niat kesilapan-kesilapan. cover balik. Maknanya Okey. kita takkan tuntut dengan kerajaan pada hari kiamat nanti. Kita takkan tuntut dengan pendidikan pada hari kiamat nanti. Kita niatkan apa-apa yang aku culas dulu. Apa-apa yang aku terlambat dulu. Ya Allah, inilah aku bayar sekarang atas muka bumi. Supaya engkau jangan hisap aku dari akhirat. Okey. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih. Kadang-kadang Allah sayang kita. Allah, dia pilih kita. Dia sayang kita. Dia jadikan kita punya ni. Kejap. Salam Syam. Okey. Okey. Ya. Tengah ngajar. Assalamualaikum. Okey Syam. Dia tahu kalau saya cakap dengan ringkas ni, dia tahu saya tengah ngajar. Saya tengah ngajar je. Aku tidak panjang berbual dengan dia. Putrajaya, Hisham. Okey. Sebab tu, Allah sayang suatu manusia ni, dia tak nak seksa ke akhirat. Dia bagi penyakit, hapuskan dosa. Kadang-kadang penyakit tak bagi. Dia bagikan bos kita, suruh kita buat kerja luar waktu pejabat. Ni tengah makan ni. Dekat office tengah makan dekat kedai. Satu suku. Kau datang sekarang, ni ada benda penting. Balik 1.20. Makan tu berhenti, buat kerja yang kedua. Tak ada overtime. Pakat tinggi, ada kecil level. Kenapa? Allah kasih pada kita, dia sayang pada kita. Dulu masa kita tak belajar agama, kita banyak buat benda-benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin tuang kerja ke, culas ke, apa ke, curi masa ke, curi tulang ke, curi daging ke. Jadi dia takdirkan keadaan kita ni bekerja luar waktu pejabat yang tidak dibayar apa-apa. Allah nak suruh kita ganti balik apa yang kau ambil dengan cara tak baik. Sebab taubat ni, kalau ambil barang orang cara tak betul, kena bayar. Kadang-kadang bos datang kerja jahat. Claim tak boleh. Muka masam datanglah juga rehat. Niatkan, ya Allah, engkau nak suruh aku ganti apa yang aku pernah ponting dulu. Kalau niat gitu, kuranglah tension, bukan tak tension. Kurang sikit. Okey, tanya. Siapa kat tangan ni? Okey, Ustaz. Okey, Ustaz, macam mana Ustaz kalau kita masa dulu Ustaz, kita sibuk dengan kerja Ustaz, pergi gelap, balik pun gelap. Jadi tak sempat nak ajar anak-anak bab agama ni Ustaz. Jadi kita minta isteri kita uruskanlah bab agama ni. Jadi adakah anak akan tuntut kita kelak Ustaz? Dia sebenarnya, dia apa cara pun dia akan tuntut. Dia apa cara pun dia akan cuba cari jalan tuntut. Tapi sebab kita ada tugas dan kita minta tolong isteri kita uruskan, dan isteri kita uruskan bagi pihak kita, dan kita kena cakap dengan kita apa yang kena uruskan dan dia buat, isteri kita dapat pahala. Kenapa? Membantu kita. Dan kerja kita, bila kita suruh macam kita ada company, kita suruh orang buat, kerja kita kena pantau lah. Pantau maknanya kita tanyalah anak kita, tadi belajar apa, sekolah agama, itulah. Tak boleh kita lepas tangan betul. Sebab kita ketua keluarga, kita kena tanggungjawab lah. Dan kita pergi gelap balik gelap ni untuk menanggung mereka. Dan mereka kena faham lah. Patutnya mereka kena faham. Kalau mereka tak faham, sebab kita kerja ni bukan untuk kita je. Kalau untuk kita, kalau orang lelaki orang kan, tak susah hidup dia. Kalau yang dia buat dia sibuk ni, menguruskan keadaan ni, bila dia ada anak dan dengan isteri lah. Kalau bujang ni, orang bujang ni selalunya kalau dia tak ada hutang tu, tak ada benda pun. Ada tu tak ada kerja apa, kerja rejab tak kerja, kerja rejab tak kerja. Dia yang menyebabkan orang tanggungjawab ni. Tanggungjawab tak kerja ni, kadang-kadang kenapa? Dia memikirkan tanggungjawab yang Allah beri pada dia untuk menanggung keluarga dia. Itulah. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Dan jangan pula bangkit atas suami dia sebab elok rupanya, sebab banyak harta dia. Bila suami ni masih handsome, sayang. Bila suami dia masih handsome, khidmat.
Suami dia dah reput, dah kedut, suami dia dah uban, dah putih, suami dia dah nyanyuk, dah apa, dia tak nak buat, dia tak nak layan, dia buat tak tahu. Atau malah dia nak tengok muka suami dia benci. Jangan ada perasaan gini lah. Jangan ada perasaan gini. Sama juga kita suami, kita tengok isteri kita. Dulu masa dicun, kita kata kita seronok dengan dia, kita suka dengan dia. Lama badan pun dah gemuk, lama muka pun dah kedut, lama gigi pun dah tak ada. Kita rasa menyampah. Ini dosa. Kenapa? Dia kedut muka tu, dia perut dia buncit ke, sebab dia melahirkan anak kita. Muka dia kedut tu sebab dia mengalami, dia menghadapi ketuaan yang sama dengan kita dan dia mengalami apa je tekanan yang kita alami dan mungkin dia mengalami tekanan lebih dari apa yang kita alami kalau jaga anak kita. Jadi kalau kita boleh berfikir gitu, sepatutnya tak ada masalah pada hati kita. Sama juga dengan isteri. Dulu suami ni kacak. Dulu suami ni ganteng. Dulu ganteng, badan wah segak. Sekarang gantang. Badan dah macam ni. Perut dah begini, badan dah begini. Tidak ada kena-mengena yang hidup atau yang mati. Dulu bujang pinggang berapa? Bujang 32 Ustaz. Besar jugalah. So, saya ada besar. Saya dulu bujang pinggang berapa tau? Tanya yang nama Siti Atikah tu, berapa pinggang saya? Kalau tengok gambar 27. Allah. Salah tali tip tu. Dulu. Sekarang jangan tanya lah Ustaz ya. Tanya. Mulut bat tu. Sekarang jangan tanya. Baru nak tanya tadi. Baru nak tanya. Sekarang tali tip dia keliru. Put siapa ni? Jangan tanya. Dulu dia pas 27 tau. Emco. Dulu tahu tak? Keluar Emco. Ada. Bat tempat tu pakai Emco. Tempat. Emco sekarang tak ada dah. Emco dulu pakai Wrangler. Jeep Wrangler. Straight cut. 28. Sekarang 28. Pertama komplek. Ramping. Dulu pakai apa? Peter Engineer. Peter Engineer. Sekarang kalau Abang Alim beli 28, masuk kat poha je lah. Tempat lepas atas. Aduh. Jangan beli 28 Abang Alim, mesti kat poha je masuk. Tu dulu lah. Maknanya dulu pun isi kita mungkin pinggang begitu. Mungkin pinggang dia pun kecil, badan dia pun kecil. Tak percaya tengok gambar lah. Masa berkahwin dengan gambar sekarang. Tapi itulah kenyataan dia yang kita kena terima pada diri kita lah. Sebab makhluk ni dia berubah. Berubah maknanya muda, tua, kuat, lemah. Dia berubah. Itu yang membuktikan yang kita ni makhluk ni berubah. Yang sempurna hanyalah Allah. Jadi biarlah dengan perubahan-perubahan itu tidak menggagalkan kasih sayang. Dan tidak menggagalkan apa yang kita nak buat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kan orang Indonesia nyanyi kan, apa? Raja mati, rakyat mati. Macam mana buat nasib buat? Orang miskin mati, orang kaya mati, orang tua mati, orang muda mati. Saya kalau kuliah subuh saya nyanyi, orang dengar kuliah mati, orang tidur dalam kuliah mati. Baru terbangun dalam kuliah. Tu keadaan tu menyebabkan perubahan-perubahan pada iklim diri kita. Perubahan tu lah. Patutnya seiring dengan membawa bahagianya kita dengan pelanggan kita lah sepatutnya lah kan. Mudah-mudahan dia kekal begitulah. Sebab lebih lagi pada usia emas, usia 50 patutnya jangan ada masalah. Sebab kita patutnya nak fokus pada ibadah. Kalau umur 50 kita ada masalah lagi dalam kehidupan kita, hingga menyebabkan terganggu kita pada ibadah, tu yang susah tu. Bila lagi kita nak tenang ibadah? Dulu masa kita muda, kita sibuk kerja. Masa muda sibuk kerja. Dah tua pula sibuk dengan benda lain. Jadi bila lagi kita nak tenang?
Bila nak tenang untuk fokus pada ibadah. Okey. Jadi, tak kira lah dulu masa kahwin suami kita, orang kata ada duit lah, kaya. Tiba-tiba tak tahu macam mana company dia ni terganggu dengan pandemik ni, COVID ni, dia kena buang kerja. Waktu tu ujian bagi kita. Adakah kita masih lagi bersama dia waktu dia tak ada harta? Ada orang cerai berai, ada orang dia minta pasak, ada orang dia tinggalkan suami dia. Sama juga dengan lelaki dengan perempuan. Perempuan tu dia kahwin, perempuan tu ada harta. Kalau tiba perempuan tu ada masalah perniagaan dia, menyebabkan mereka bergaduh dan cerai berai. Patutnya bersama lah. Itu yang orang tua kata kan. Bersama dalam suka, bersama dalam duka. Bersama dalam suka ni paling senang. Nak bersama dalam duka ni payah. Sebab tu dalam perenggan yang atas tu dia kata, bila pasangan kita ni rasa sedih, patutnya kita tumpang sedih lah. Sama macam jiran Dalam adab berjiranan pun dia kata gitu. Kalau jiran kita ni baru kematian anak, katakanlah kita plan nak buat jadi anak kita ni, minggu ni. Tiba-tiba lagi 2 hari nak buat jadi anak kita, kita punya jiran ni kematian anak. Jadi janganlah buat jadi dulu. Mungkin boleh buat tukar benda lain lah. Panggil juga budak-budak, panggil juga anak dia, kita buat doa selamat untuk anak dia yang meninggal. Itu boleh. Lepas tu buatlah orang makan. Janganlah buat ada macam jadi, ada game untuk budak-budak. Jangan buatlah. Sebab tak sesuai. Kenapa? Kita tidak bersedih dikala jiran kita bersedih. Itu jiran. Sama juga dengan pasangan lah. Kalau kita tengok dia bersedih, ada cubaan pada diri dia, cuba kita sama-sama duduk dengan dia dan memberi semangat pada dia lah. Beri motivasi pada dia. Berceritalah sedikit tentang takdir. Berceritalah sedikit tentang Allah bagi susah ni bukan selamanya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lepas kepayahan tu, jawapan dia kesenangan. Lepas kepayahan tu, mesti ada kesenangan. Jadi cuma nak tunggu tempoh payah ni je. Ada orang tempoh payah dia 6 bulan. Ada orang tempoh payah dia seminggu je, betul dia okey balik. Nak sabar yang tang tu nak sabar tu. Orang dah lama kahwin, dia dah rasa lah. Dia dah tahu lah. Ada suka, ada duka, ada segala ombak tu datang kuat. Kalau kita tak pandai handle kapal ni, tu yang bahaya tu. Kapal ni boleh pecah, boleh roboh dan kita boleh tenggelam. Ada juga, kapal dia tak tenggelam, ombak tu kuat, dia tercampak ke laut dan dia benang balik, naik. Dan dia moving forward, dia jalan ke depan. Macam-macam lah. Sebab tu dalam rumah tangga ni dia panggil bahtera kan. Sebab tu, ini antara kunci yang ulama' bagi lah. Janganlah engkau bangkit suka pada suamimu masa dia elok. Janganlah engkau bangkit suka pada suamimu masa dia dia banyak harta. Sama juga dengan isteri suami pada isteri. Kita tengok perempuan kat luar cantik. Tapi dia tak alami macam kita alami dengan isteri kita. Dia tak alami susah payahnya kita alami. Tak sama dia dengan isteri kita. Isteri kita dia dah steady 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun pada dengan kita. Dia bersteady. Apa ombak, apa badai ke dia teguh. So, ada yang saya cerita dulu kan, dekat rumah saya. Ada haji ni kata dia kahwin dengan isteri dia 53 tahun. 53 tahun lah perkahwinan dia. Isteri dia meninggal. Usia dia sekarang 78. Dia kata dengan saya, Ustaz, saya tak boleh lupa. Ingatan tu masih kuat. Tapi waktu tu baru 4 bulan isteri dia meninggal. Sekarang ni saya tak tahulah. Sekarang ni kalau dia cakap itu lagi, saya cakap dengan dia, haji kahwin lain lah, senang, ada kawan kat rumah. Dia yang menyebabkan, saya tanya duduk dengan siapa, dia kata kadang-kadang duduk dengan anak. Anak dia ada rumah lain, kadang-kadang anak datang duduk 3 hari, kadang anak dia balik, dia tinggal seorang, kadang anak dia tinggalkan cucu dia, kadang cucu dia balik, dia tinggal seorang. Dia macam itulah kejap tinggal seorang ni, dia kata bila dia tinggal seorang tu yang dia ingatan tu datang macam-macam lah. Saya dulu cerita pengalaman kan. Masa ayah saya meninggal pun mak saya sedih. Memanglah semua orang sedih kan. Habis ada kakak depan rumah ni, kami panggil dia Kak Ani.
Tadi ni dia cakap dengan mak saya, dia panggil mak saya makcik lah. Makcik kena sibukkan diri makcik. Mak saya tak adalah bermurung. Makcik sibukkan diri makcik dengan benda lain. Supaya kesediaan ni tak teruk sangat. Dia kata ni pengalaman kawan dia lah. Kawan kat pejabat. Jadi tu saya ingat tu, apa abang ipar saya, kakak saya kata, mak nak bela okey tak? Dia saja offer mak saya lah. Nak bela okey tak? Okey dan palsu kan. Lepas tu mak saya umur dia berapa Tahun 90. Sekarang mak saya 84. Tahun 90 tu masa dia berapa? 53 umur dia. Masa usia dia 53, suami dia meninggal. Mak saya 53, bapak saya 59. 53 ni kalau ikut muda lah. Kalau ikut. Dulu kita rasa macam dah tua kan. Dulu berapa? Dulu umur kita 30 lebih, 30. Kita nampak orang 50 tua. Sekarang ni kita 50 baru kita tahu. 50 lebih ni kita muda lagi lah. Orang kata kalau macam nak gali kubur tak ada hal lah. Betul tak bu? Ada orang. Kalau saya gali kubur, krem tangan dia. Macam bu lah. Ada orang, dia 50 lebih ni, dia macam cergas tau. Dia masih memerlukan pasangan, dia masih memerlukan perbualan. Dia masih memerlukan gitu, dia masih memerlukan gini kan. Habis kakak tu kata, makcik buatlah sesuatu ni, laman pun ada, tanam orchid ke apa. Supaya sibuk lah sikit. Tu mak saya masa tu sibuk lagi, surau. Memang sebelum surau. Tapi bila bapak yang sakit tu dia jarang pergi. Dia ngajar orang marhaban. Dia dulu ketua agama. UMNO ketua agama bahagian kawasan tu, dia ketua agama lah, dia bahagian agama. Jadi dia orang dulu kan dia masuk UMNO. Jadi dia ngajar agama yang marhaban dengan kakak saya lah. Lepas tu mak saya pun dah tengok kat rumah saya dah ada orchid. Mak saya kata, tu Kak Ani ajak pergi Semen Buruh. Saya pun kata bagus lah mak. Begitulah suasana dia. Jadi bila kita sibuk dengan benda lain, tidaklah kita memikirkan benda tu. Sama juga, kalau kita sibuk sangat dunia ni, tidaklah kita memikir keadaan kita di akhirat. Tadi sibuk benda lain tu untuk menghilangkan sedih, itu tak apa. Tapi jangan sibuk benda yang salah lah. Pergi karaoke, tak boleh lah. Pergi nyanyi, pergi ajak kawan pergi parti, pergi campur gaul lelaki, tak boleh. Maknanya mesti ada satu hobi yang sihat lah. Yang okey lah. Kalau tengok okey cantik, ingat Allah kau yang jadikan okey ni. Cantik okey ni. Hebatnya kau. Itu lagi bagus. Dalam tanah okey pun dapat pahala, ada tauhid. Itu nak kena tengok. Nak kena bantu lah. Nak kena bantu orang-orang yang macam ni, mungkin kena bantu lah. Especially bila dah kahwin lama, dia kehilangan pasangan. Macam kawan saya cakap lah. Dulu kawan saya ni, dia ni kerja KTM. Dia pegawai lah. Dulu saya sama dengan dia ATM. Dan dia ni antara orang yang suka kerja budak-budak ke subuh. Termasuk saya lah. Dia ketuk, 6.30 bangun. Dia antara kawan itulah. Bila saya jumpa dia balik 10 tahun lalu, saya jumpa dia dekat LRT E-Central, apa nama tu? E-Central. Adakah nama E-Central? Central apa? Apa nama New kereta? Central. New Central. Bukan, dekat ni, yang dekat kereta api bertemu-temu tu apa? KL Central. Sejak makan kopok dengan Anu ni KL Central tak disebut dapat. KL Central. Dia Saya sebelah tu lah Ustaz. Saya dulu sebelah tu lah masa dulu office balik ke situ kan? Office balik ke situ. Dia tepuk belakang saya tulis. Saya boleh ingat muka dia lah. Muka tak banyak ubah. Lelaki dia. Dia terus peluk saya. Dia peluk macam dia peluk dia seronok lah. Agaknya mungkin dulu dia nampak saya rugged ke apa kan. Lepas tu dia nampak saya pergi kerja. Lain nak ada meeting kat Aliata. Aliata sebelah tu. Aliata ni parent company bagi Celcom lah. Aku jumpa kau macam ni lah. Saya terasa hati saya rugged sangat aku katnya masa dulu. Dia. So, buah-buah dengan dia kan dia ajak saya minum kan. Tu antara perkataan dia memang perkataan yang orang yang sangat matang lah. Cara dia bercakap tu. Cara dia bercakap tu.
Dia kata yang penting ni hujung usia ni ialah kita boleh tenang dalam ibadah. Dia kata gitu lah. Kita boleh tenang dalam ibadah. Itu yang penting dia. Bukan lagi harta yang nak dikumpul, bukan lagi rumah yang nak dibesarkan, dia kata. Saya angguk lah, dia kata dah setuju. Dia setuju dengan apa dia cakap lah. Dia kata zaman kita lalai dah habis lah, dia kata. Dia kata gitulah. Lepas tu dia kata, usia 50 lebih ni, dia kata, time kita untuk bersedia, kehilangan pasangan, bersedia kehilangan diri kita di alam ni. Dia kata. Kita kena bersedia. Time tu dah sampai. Pada akal. Pada logik lah. Pada adat. Kita kena bersedia. Time ni kita kena bersedia. Bersedia yang anak kita akan sibuk keluarga dia dan dia tak dapat beri perhatian pada kita. Dia kata, kita kena bersedia kat ni. Saya kata betul. Ini betul. Waktu orang 60 lebih, isteri meninggal, suami meninggal. Okey. Dan jangan pula menghina-hinakan akan suaminya kerana fakir dan miskin. Beliau gaduh sebut. Awak dulu, kalau saya tak kutip awak duduk dekat hutan tu. Dia cakap gitu, tak boleh lah. Kadang-kadang dia kaya, dia kahwin dengan suami dia yang tak berapa kaya. Awak dulu kalau saya tak ambil awak kerja dengan company bapak saya, awak masih jadi kerani cabuk dekat company tu. Jangan tolong dia cakap ni. Walaupun memang benar. Itu nama dia hina. Kalau tak ambil awak duduk lah kampung miskin tu yang duduk tu, yang sekarang keluarga duduk. Awak jangan fikir nak pakai ni, MERS ni apa benda ni. Itu hina tau, itu nama hina. Dia hina. Dan kitab dah sebut, kenapa dia tak sebut? Orang nak buat. Okey. Cukup. Nanti jumpa esok pagi. Untuk kelas ni lah. Ni saya nak pergi depan. Nak baca kitab Irama Peruntut. Boleh ke Ustaz? Terima kasih Ustaz. Dah balik ni. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Balik mana Kak Rita? Kelas. Kami kelas. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Pada masa tinggal pada masa yang sama. Terima kasih Ustaz. Ya Allah. Sama kan? Link sama Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah,
الحمد لله 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 الحمد لله